استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Asal fadilah sahabat saya Ustaz Azizan selaku Tuan Imam Masjid Bukit Kecil Simpang, khususnya seluruh ahli kuasa pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berada pada majlis kita meraihkan tetamu yang bakal mengunjung kita, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga umur kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Maka berdoalah dengan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, sampaikan umur kami sehingga sempat kami memasuki Ramadan. Sebenarnya tidak ada satu confirmation ataupun jaminan daripada Allah untuk setiap orang kita dapat masuk Ramadan. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini sudah termaktub dalam list senarai siapa yang akan masuk dan siapa yang tidak akan masuk. Maka kita yang berada di ambang Ramadan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belum tentu akan masuk ke Ramadan. Kadang-kadang esok Ramadan, hari ini dia mati sebab dia tak termasuk dalam list yang akan masuk ke Ramadan. Kita harap insya-Allah kita semua ni Allah pilih untuk masuk Ramadan, insya-Allah.
Dan kita harap dan kita rasakan Ramadan yang akan datang ini, yang kita akan masuk, yang kita akan sambut, yang akan kita menjalani puasa di dalamnya. Jadi masukilah dalam kita merasakan dia ialah Ramadan terakhir kita. Seperti mana Nabi kita SAW setiap kali nak sembahyang, Nabi akan memberi satu mesej kepada para sahabat, sallu salatal muwaddi', sallu salatal muwaddi'. Begitulah cara Rasulullah SAW untuk menggemarkan para sahabat kepada kekhusyukan bila mana kita bersembahyang. Sembahyanglah sembahyang orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Contoh, selagi kita sembahyang Isya, jadi rasakan sembahyang Isya selagi ialah sembahyang terakhir kita di atas muka dunia ni. Maknanya subuh selagi kita tak sembahyang dah, sebab sebelum subuh kita akan mati. Jadi macam mana perasaan seseorang bila mana sembahyang tersebut ialah sembahyang terakhirnya? Tentulah sembahyang itulah sembahyang yang paling khusyuk, sembahyang yang paling baik pernah ditunaikan. Tengok-tengok lagi, jaga tak mati lagi, subuh boleh sembahyang lagi. Rasakan pula subuh tu subuh terakhir kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang subuh, hai rasanya subuh ni tak akhir, selagi lohong tak sembahyang dah. Macam mana perasaan kita? Tentu kita akan buat terlebih baik. Lalu kita pun meniti hari, meniti masa, minit demi minit, sampailah jam demi jam, masuk pula waktu zuhur. Nayang zuhur pula, sallallahu alaihi wasallam. Hai, lohok ni tak akhir apa, selagi asar tak mayang dah. Jadi begitulah yang Nabi kita ajak, untuk kita selalu menganggap, merasakan setiap sembahyang kita ialah sembahyang terakhir kita. Begitu juga bila mana kita nak pergi Mekah. Orang yang nak pergi tunaikan fardu haji ataupun nak pergi tunaikan umrah, Nabi SAW menitipkan juga dengan satu hadisnya, dengan Nabi sebut man istata'a minkum, Nabi sebut man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha. Nabi kata siapa-siapa yang mampu untuk mati di Madinah, matilah di Madinah. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa-siapa yang nak turun pergi buat haji, nak turun pergi buat umrah, jadi dia kena semat dalam diri dia, aku nak pergi mati di Mekah, aku nak pergi mati di Madinah. Macam mana ibadat haji kita, macam mana ibadat umrah kita? Lain sikit lah, pasal pergi tak balik lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh buat macam ni, nak turun pergi Mekah, kita baca Yasin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Yasin tu tuan-tuan boleh tak? Kalau biasanya kita bangkit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih semua di atas kesudian tuan-tuan untuk mai rumah saya malam ni baca Yasin. Saya nak turun minggu depan 24 hari bulan, tuan-tuan tolong doa saya mati di Mekah. Agak-agak macam mana? Agak-agak berani kata macam tu? Tuan-tuan tolong doa no, saya mati di Mekah. Lain tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Waktu nak salam dengan anak-anak tu, rasa macam mana? Tentu lain. Pasal ayah tak jumpa kamu lah, ayah pi ni tak balik lah. Turun tu lain, pasal pi nak mati. Perkara ni pernah berlaku kepada Al-Imam Abul Hasan Ash-Shadzili rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya Al-Imam Abul Hasan Ash-Shadzili, dia nama anak, ia sebenarnya ialah Al-Syekh
Abul Hasan Asy-Syadzuli. Tu saya dapat bila mana saya mengunjung ke Maghribi baru-baru ni, baru tahu dia ialah sebenarnya dia Asy-Syadzuli. Dia bukan Asy-Syadzili. Sebab cintanya kepada Allah sampai Allah kata anta syadzuli. Hang ni syaz sungguh dengan aku, pelik sungguh cinta hang dengan aku. Tu Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzuli rahimahullahu taala. Dia mati di Humaisarah. Dalam perjalanan dia nak pergi Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pesan pada anak murid dia bawa cangkui. Dia pergi ramai-ramai pergi Mekah, dia suruh bawa cangkui. Anak murid patuh dan ikut, bawa cangkui. Rupa-rupanya perjalanan nak pergi Mekah itulah, dalam perjalanan tu di antara dua lembah dia mati. Dia mengunjung, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, begitu para alim ulama. Ibadat ni bila kita buat, dia akan mengingatkan balik pada Allah. Berbeza dengan maksiat. Maksiat bila mana kita buat, kita terlupa pada Allah. Maka Ramadan yang akan kita sambut ni, mai kita pakat niat dan kita buh di hati kita, Ramadan ni mungkin terakhir kita. Kalau kita puasa 30 hari hak amai ni, 30 hari yang akan datang tahun 1443 kita tak puasa dah, sebab kita dah dalam kubur lah. Jadi tuan-tuan, main puasa bagi elok, insya-Allah. Dia bukan kira kami ni muda lagi. Mati tak kira muda tua. Semua orang akan mati. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Ramadan ini buatlah ataupun jadikan dia Ramadan terbaik kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk je Ramadan, Nabi kata qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Nabi punya seronoknya Ramadan sampai Nabi kata qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kamu Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Telah mai dah pada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Tuan-tuan, subhanallah, macam hari Jumaat. Hari Jumaat, bila mana kita masuk hari Jumaat, kita rasa lain hari Jumaat. Matahari yang naik tak macam seperti hari-hari lain. Beza hari Jumaat. Begitulah Ramadan. Masuk bulan Syaban, kita tak rasa kok mana pun. No? Masuk bulan lain, kita tak rasa kok mana pun. Masuk Ramadan, langsung berubah. Berubah macam mana? Ramadan ni, dia ada suasana dia. Apa dia Ramadan suasananya? Salatul Tarawih. Tuan-tuan, bila mana nak masuk Ramadan ni, orang kita bila nak masuk bulan puasa, dia pergi cari daging, dia pergi cari itu, dia pergi cari ni, dia kira nak makan juga. Tuan-tuan, mai buat persediaan rohani dulu. Betul tak? Tuan-tuan, orang kita bila nak puasa ni, dia macam tu lah. Dia kira nak makan juga. Sedangkan bulan puasa bukan bulan makan. Bulan puasa bulan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Ramadan ni, subhanallah, sebelum masuk dia, persiapan rohani. Apa persiapan rohani yang kita nak persiap tu? Seronok masuk Ramadan. Seronok masuk Ramadan. Timbulkan keseronokan, kegembiraan nak masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan, apa Nabi kata? Nabi kata man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang seronok masuknya Ramadan, haramlah jasadnya dibakar oleh api neraka. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ghalibnya orang seronok nak raya. Ni kita buat bagi seronok nak berpuasa. Siapa-siapa yang pernah lalui pengalaman nak masuki Ramadan, dia tak sama macam kita nak menyambut
hari raya. Tuan-tuan, seronok Ramadan, seronok rohani. Dia dalaman hati kita, dalam hati kita. Tuan-tuan, benda ni nak buat macam mana? Dia kena pupuk. Ni benar, dia kena pupuk, dia kena bagi timbul. Dia kena rasa-rasakan. Tu makna dia. Sebab tu tuan-tuan, subhanallah, kita dah dekat ni. Setiap yang dekat dia semakin hampir. Sebab tu kita faham kullu atin qarib. Setiap haduk mai dia semakin hampir. Dia kuduk mai. Macam mati juga. Mati ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, bukan kita pergi cari dia, dia mencari kita. Begitulah hak duk mai ni, Ramadan ni. Kita bukan duk pergi kat dia, dia makin mendekati kita. Tu dia panggil tetamu. Betul tak? Kalau kita pergi cari dia, siapa tetamu? Ni dia main cari kita, dialah tetamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kita akan berpuasa pada 13 hari bulan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Selasa kot. Hari Isnin tu prepare, buat persediaan. Buat persediaan. Sebab hari Isnin, hari terakhir kita berada dalam bulan Sya'ban. Persediaan macam mana? Buat intro. Buat intro. Hari itu tuan-tuan rasakan, tuan-tuan anggap hari Isnin tu dah seperti Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mangkit mayang subuh tu rasa dah haba-haba aura Ramadan. No? Contoh hari itu, contoh macam orang nak turun pi Minang. Ni pengalaman lalui semua lah ni. Hari tu kita nak pi meminang. Ayah nak pi ke, mak nak pi ke, anak turunan ke, ni semua rombongan nak pi Minang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peristiwa besar ni, satu majlis yang akan kita tempuh hari itu ialah majlis peminangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam jiwa ni serba rasa ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka rasa itulah yang kita nak ambil. Hari ini hari terakhir dalam bulan Sya'ban. Rasakan. Malam lagi, maka malam lagi kita akan bayang tarawih. Rasakan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, hari itu kalau boleh hentikan kesibukan dunia. Hari itu kalau boleh, siapa ada kemampuan dan keluangan, ambil cuti. Ambillah cuti. Hari lain boleh ambil, hari itu takkan tak boleh ambil. Sebab kita nak sambut ni tetamu yang luar biasa ni. Kalau kita kerja, kita nak main rumah kita ni tetamu yang hebat. No? Contoh kalau kita katalah hak nak main ke kampung kita ni menteri, nak main ke kampung kita raja, nak kerja lagi ke hari tu, saya ingat ambil cuti kot. Persediaan nak buat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat jarang-jarang kot orang ambil cuti nak masuk Ramadan. Ni pandangan saya, ni satu ajakan saya. Allah Sayyidina Muhammad. Hari itu ambil cuti. Kurangkan kesibukan dunia, pegang Quran. Mula baca dah Quran. Bagi hidup aura nak sambut Ramadan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sebelum tu duk sibuk nak masak ke, nak beli ikan ke, beli sebelum tu. Hari tu ni dah siap dalam peti air kita. Semua benda-benda nak kacau kita, yang nak ganggu perasaan kita, kita nak seronok masuk Ramadan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey.
baca Quran. Hari itu segarkan pagi-pagi itu dengan salatul duha. Salat Sayyidina Muhammad. Buatlah dah biasa buat 2, tambah buat 2 dari 2 pada 4, 6 ke. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni dia bahasa macam tu tuan. Kalau orang nak lari dia buat warming up kan. Orang nak masuk padang tu lompat tu, dia warming up. Ni dia panggil warming up. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak timbulkan rasa. Sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca Quran, latih baca Quran tidak. Lepas tu makik main zuhur, main masjid. Kau dekat dah ni. Tu tengok jam 1:30 malam ni kita main tarawih, esok kita puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehinggalah mendekati waktu balik rumah ambil Quran, bila makan nasi, masalah Sayyidina Muhammad makan nasi, kita kata esok tak makan lah, hari ni lah makan. Ada orang tuan-tuan dia buat kenduri nak masuk bulan puasa, dia kata kita buat kenduri ni masalah Sayyidina Muhammad ni, kita tak puasa ni, sebulan kita tak makan ni. Tuan-tuan, macam-macam lah nak timbulkan rasa. Sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mendekati masuk waktu asar, pergi masjid. Hai ya Allah, dekat dah nak main ni Ramadan ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asar dan maghrib bukan dia lama, sat sangat. Tuan-tuan, ya Allah tolonglah bagi aku tak kalut dengan dunia. Bagilah aku tak kalut dengan apa-apa pun. Aku nak kalut dengan tetamu aku nak main ni. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu bila makin dekat tengok matahari. Tengok matahari, dia dekat nak jatuh lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya nak suruh tuan-tuan buat apa? Saya nak suruh tuan-tuan main masjid, sambut Ramadan di masjid. Mau tak? Tak jam tak hangguk ni duk fikir apa ni. Mau tak saya tanya? Baru saya nak main pula kalau tuan-tuan suruh main. Sebab tuan-tuan nak buat. Kalau Ustaz Uzan panggil saya pula, saya kata tak mau main lah. Lepas buat dah hari tu. Lepas tak main pun promosi tak laku maknanya. Main masjid awal. Tunggu Ramadan di rumah Allah. Allahumma salli ala. Tunggukan azan. Siapa lah yang bertuah nak azan pada saat menyambut Ramadan tu, dia insan paling bertuah. Allahu Akbar. Sebab dia akan melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, masuk dah Ramadan. Nak sambut macam mana? Dengan linangan air mata. Itulah dia panggil rohani. Faham tak? Jangan masuk Ramadan duk mandi lagi duk beli ayak lagi, duk jerih ayak lagi. Tuan-tuan, kalau kita pergi rumah orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau pergi rumah orang, kita habaqlah nak pergi ni. Nak pergi kami sampai agak-agaknya insya-Allah dekat asar kami sampai. Macam nak agak-agak sampai-sampai di rumah orang yang kita nak pergi tu, sampai-sampai kereta masuk, tuan rumah keluar. Apa rasa tuan-tuan? Cuba abang kat saya. Lepas di masjid kecil tak mau respon ni. Saya bercakap dengan siapa ni? Tuan-tuan, macam mana rasa bila mana sampai rumah tengok tuan rumah keluar? Tuan rasa apa? Seronok. Allah, tuan rumah besar hatinya sambut kita. Macam mana sampai-sampai? Assalamualaikum. Ada kedak ni. Pintu tutup rapat. Habang nak main time tu. Sampai kita tunggu keluarga kita duduk atas pangki rumah lepas, tak keluar-keluar lagi. Saya rasa tak baik kot. Kalau macam tu cara menerima tetamu. Tuan-tuan, masalah senang
Begitulah yang saya maksudkan. Sebab tetamu ni bukan sebarang tetamu, dia tetamu istimewa. Pasal apa istimewa dia? Sebab dia datang daripada Allah. Allah yang hantar dia baik. Ramadan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita buat halal balai dengan dia, nanti dia akan dakwa kita di hadapan Allah. Faham tak? Puasa ni tuan-tuan, jangan duk puasa macam sebelum-sebelum ni lah. Puasa ni tak makan, tak minum, tak buat benda yang batal puasa. Tu je. TV duk tengok ni, duk sibuk lagi dengan handset tu. Dan dunia kita lah handset tu, duk layan lagi makhluk. Tuan-tuan, Ramadan ialah bulan kita melayan Allah. Macam mana nak buat? TV tak tengok, WhatsApp tak tengok sangat, puasa juga tu. Tuan-tuan, kita Ramadan ni bukan setakat benda haram kita tak mau buat, benda yang lara pun tak mau buat. Boleh tak buat? Sia-sia, tak ada benda apa, dosa pun tak dapat, pahala pun tak dapat, sia-sia. Tak mau Ramadan ni tuan-tuan. Ramadan ni dia tengok ya kita, hang buat apa. Tuan-tuan, kalau Ramadan buat maksiat macam mana, tu lagi teruk. Tengok gambar-gambar atas senonoh yang tak punca. Ramadan tu, Ramadan ni dia akan dakwa kita di hadapan Allah di akhirat esok. Jenuh kita. Lalu ya Ramadan dengan hari-hari 30 hari penuh dengan ataupun syarat dengan taat dan ibadat. Ramadan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama sekali, jangan duk plan ke tahun lepas 28, lain tahun 8 juga. Tuan-tuan, 8, 20 dan 20 mana banyak. Budak-budak kecil sekolah rendah pun tahu 20 dengan 8 tu sikit, 20 tu banyak. Tapi nak ambil sikit juga. Kalau orang bagi duit, hak sikit ke banyak, nak ambil sikit ke banyak? Cuba abang kat saya. Oh, ambil duit nak ambil banyak. Hak sembahyang hak nak ambil sikit. Ni otak betul ni. Tuan-tuan, Ramadan ni dia ialah macam contoh Muhammad sallallahu Muhammad. Satu supermarket yang tuan empunya supermarket ni dia nak lelong. Semua dalam dia semua murah-murah. Selalunya kalau macam tu dia apa kata apa supermarket tu. Itulah Ramadan. Sebab ibadat dia bukan nilai sikit-sikit. Sembahyang jemaah waktu lain 27 kali ganda. Allah SWT. Tapi kalau bulan Ramadan, pahalanya sudah sampai kepada 700 kali ganda. Ikut ke hati kita tara mana. Sebab itu Ramadan kali ini saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan semua, mau tak kita buat setiap waktu kita sembahyang jemaah di masjid. Tuan-tuan, plan tetap, insya-Allah. Tuhanku, tolong aku Tuhan. Aku azam, aku nak sembahyang jemaah. Tak mau dah buat di rumah. Setiap waktu tu kau nak buat di masjid. Sehari 5 waktu, 30 kali 5 150 waktu. Jangan satu waktu pun buat di rumah, buat di masjid semua. Cipta satu rekod ibadat. Tak pernah kita buat kalau kita tak pernah buat sebelum ni. Tuan-tuan, lepas pada tu, bukan sekat sembahyang jemaah di masjid. Sembahyang di masjid mendapat takbiratul ula. Itu lagi tinggi. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mai masjid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendapat takbiratul ula tu macam mana? Imam angkat takbir Allahu Akbar, terus kita Allahu Akbar. Jangan sikit pun kita ada senggang. Kalau macam tu kena main awal sungguh. Kena duduk tengok jam masuk lagi.
Kalau sebelum ni terkejut bila orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, lohok dah. Sebelum ni hak kali ni tengok jam, awak lambat sangat ni, awak lambat sangat ni. Dia tunggu memang lama. Bukan sekat tu, Ramadan kali ni jangan tinggal sunat qabliyah dan ba'diyah. Mana apa? Lagi kena mewah. Tuan-tuan, hak dua sahabat dua, cubalah buat 4 qabliyah ba'diyah. Ni kuih berat ni bagi kerja ni. Tak ada Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, siapa-siapa yang sembahyang sunat Zuhur sebelumnya 4, lepasnya 4, sembahyang asar sebelumnya 4, haramlah jasadnya dibakar oleh api neraka. Tuan-tuan, jadi agama ni dia hidup dengan fadilat. Dia kena habaq pasal apa? Buat ni balasan dia macam ni. Kalau tuan-tuan habaq fadilat tak menangkap juga, makna apa? Habaq fadilat ni siapa buat sebelum Zuhur 4, lepas Zuhur 4, sebelum Asar 4, Rasulullah SAW, haramlah jasadnya dibakar oleh api neraka. Tak menangkap pun. Macam contohnya ni, ni mic ni lah, ni benda ni, dia tak ada, dia tak orang panggil apa, tak menangkap. Apa dia panggil? Apa bahasa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak menangkap. Ada masalah tu. Macam handphone, macam telefon tak ada wire tu. Telefon apa ni, mikrofon tak ada wire tu. Kita duk ketuk-ketuk, apa ni? Ada masalah tu. Faham? Sama ada hak ni ataupun hak tu. Tuan-tuan, kalau habaq fadilat orang tak menangkap, berasa biasa aja, berarti ada masalah. Apa dia? Hati kita ada masalah. Tu yang cerita dia. Ada tak betul hati tu, dalam tu tak betul, ada masalah lah hati tu. Tapi kita kalau orang beriman, kalau hati kita betul, ustaz abang-abang, oh ya ke, insya-Allah aku nak buat, berarti lain ke? No? Ni kena muhasabah ni. Dia macam ni dulu juga. Dulu waktu ada tok guru yang mustajab doa, tok guru Haji Aziz Penang, tok guru Haji Dak Penang, penuh lah orang ziarah tok guru dengan ayat lah, dengan doa lah, macam-macam. Kenapa orang bakat pi? Sebab doa dia mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita dengar tok guru baca, dia baca ayat Quran dalam doa-doa dia. Kita balik rumah baca ayat Quran sama juga, tapi tak jadi. Salah ayat Quran kah salah siapa? Salah Quran kah salah dia? Salah dia tu. Han tak betul dengan Quran. Bila han tak betul dengan Quran, mana nak match dengan Quran? Cuba han betul dengan Quran, siapa baca pun insya-Allah ayat Quran. Faham tak? Jadi kita ni subhanallah ni, muja'lah alhamdulillah Ustaz Zizan JK Masjid buat program ni, panggil saya mai. Saya pun terima kasih juga sebab tolong panggil saya. Saya bolehlah bercakap, muhasabah kat saya. Kalau orang tak panggil, saya pun tak muhasabah kat saya lah Ustaz. Saya bercakap ni, saya lah akan ditanya dulu. Hang cakap, hang buat tak? Ke hang promosi ke orang ya? Hang tak buat. Itu tu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Ni Ramadan ni. Makna Ramadan ni dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat kecil-kecil, dia tak boleh buat sikit-sikit. Dia kena buat satu bentuk ibadat yang besar, dan hebat. Pasal apa? Sebab Ramadan sallallahu alaihi wasallam Muhammad ialah umpama satu highway besar. Di Malaysia ni highway 3 lorong ke 4 lorong Ustaz? Highway kita lah berapa? Highway kita 3 tu habis besar. Di Mesir highway berapa Ustaz?
5 kan. Highway besar. Highway bila dia besar, tuan-tuan naik motor kuasa kecil, sedap tak? Naik expired. Highway besar, nak tekan 100 pun tak pi. Tak sure. Geram lah orang hadapi laju. Vum, vum tu. Ramadan ni kalau buat kecil-kecil, tak rasa Ramadan. Rasa Ramadan macam bulan lain lah juga. You kena buat besar-besar. No? Kalau tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, naik highway, naik motor tu, kaki pun angkat, tangan pun angkat tu. Apa Habib Harley Davidson. Orang Simpok ni pernah tak tengok motor tu? Hak naik kaki pun naik, tangan pun naik. Motor tu sedap tu. No? Kali motor kita, Allah, lagi motor tu kecil, tak syok. Ramadan kena ibadatnya hebat. Allahumma salli ala. Baru kan rasa Ramadan. Sebab tu saya nak suruh lagi tuan-tuan ni. Tuan-tuan mau tak 10 hari khatam Quran sekali? Mau lah. Tak kata ni. Katalah insya-Allah. Kok Tuhan bagi, mana kita tahu. 10 hari khatam sekali, berarti tuan-tuan kena baca Quran sehari 3 juzuk. Banyak kan 3 juzuk? Tak banyak, insya-Allah. Tak banyak 3 juzuk. Tapi istiqamah. No? Lepas sok tu, soalan Sayyidina Muhammad, lepas aku hari ni aku 3 juzuk. Tuan-tuan, Quran ini tak baca je. Baca sedap rupanya Quran. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni cerita untuk siapa? Untuk orang yang mahir baca Quran. No? Tapi ada orang di sana dia tak mahir baca Quran. Dalam bahasa hadis dia panggil yatata'u. Kalau orang Kedah kata ketak-ketak. Baca Quran tu nak bersebut huruf perempuan. Tak apalah. Kalau kita tu yatata'u. No? Orang yang yatata'u ni, masalah Sayyidina Muhammad, tak apalah, dia baru nak baca Quran, dia tak apa mahir lagi baca Quran. Tapi yang telah mahir baca Quran ni, mai cuba tengok, boleh ada 1 hari 3 juzuk? Tuan-tuan, jangan ambil 3 juzuk, ambil 4, ambil 5. Sebab kita setelah kita ni sehari-hari ni, ada hari kita akan ada halangan. Contohnya masalah hari itu anak cucu nak balik, macam mana tuk agak-agak. Anak cucu nak balik buka puasa, kan? Hari itu mesti slack sikit. Nak baca Quran tak boleh. Cucu main naik kokor Tok Wan. Tok Wan dengan cucu kalah. Tak boleh. Beri cucu balik syok dengan cucu, tak boleh. Hari itu kena spend sama. Untuk masa kita akan terhalang untuk diganggu nak sampai satu tujuan, 3 juzuk sehari. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, semangat cukup tinggi. Tiba-tiba hari pertama boleh, hari kedua boleh, 3 boleh, hari keempat selek, pening kepala, tak boleh baca. Lepas tu tak boleh dah aku ni, aku nak buat sehari 3 juzuk, hari ni pergi pening kepala pula, 1 juzuk pun tak baca. Tuan-tuan, jangan lemah semangat. Dia masih ada peluang. 5 hari khatam Quran sekali. No? 5 hari khatam Quran sekali. Berarti kita akan baca macam mana? Tu tinggi lagi ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Maka bacalah, berjuanglah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk kita mendapat kelebihan kenikmatan Ramadan. Sebab Ramadan dia tak boleh pisah dengan Quran. Sebab
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan tak boleh pisah dengan Quran. Kena baca Quran. Lepas tu di masjid-masjid, tuan-tuan jangan tinggal, buat tadarus Al-Quran. Orang perempuan, kalau di tempat kami, masalah Sayyidina Muhammad, dia buat rumah-rumah tadarus Quran. Tadarus ni Nabi tak tinggal. Tadarus maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita baca, orang dengar, orang baca, kita dengar. Itu perbetul. Itu mana tadarus Al-Quran. Maka begitulah semua dalam Ramadan ni biar penuh dengan ibadat. Ramadan ni tuan-tuan, dia boleh buat. Bulan lain kita tak apa boleh. Kenapa? Sebab Nabi kata, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu bulan yang diberkati. Makna ibadat ni boleh boleh buat sebab diberkati. Tuan-tuan, dia bukan sekadar ibadat. Allahumma salli ala sayyidina, hal lain pun boleh. Semua boleh. Contoh tadi Ustaz Izan sebut. Tuan-tuan nak menjadikan kampung ini perkampungan ilmu. Mudah-mudahan Tuhan kabul, insya-Allah. Saya nak bagi satu amalan kaya. Tuan-tuan mau ke tak? Mau tak kaya? Mereka ni tak sambung juga. Sebab kaya, nak bagi kaya ni 6 juta tu. Tuan-tuan mau ke tak? Slow juga. Tak apalah. Hak mau, hak tak mau tak apalah. Baca suratul Kausar 1000 kali Ustaz Izan, insya-Allah. Orang yang berapa kali nak baca Ustaz? Seumur hidup sekali. Kalau Ustaz Izan baca, Ustaz Izan kaya. Kalau pegawai masjid baca, pegawai masjid lah kaya. Kalau pegawai masjid tak baca, Tok Bilal baca, Tok Bilal lah kaya. Tuan-tuan, siapa kaya pun tak apa, yang penting 6 juta dapat. Allah selamat. Kalau Tok Siak kaya, tuan-tuan, kita nak duit dia ni, pergi set 6 juta komplek tahfiz masalah Sayyidina Muhammad. Kaya tuan-tuan, banyak duit, bukan kita nak makan seorang tak habis. No, kalau kita bagi kat orang RM50, tak ada apa tuan, boleh kaya. Bagi 100 kat orang 300, 400, 500, tak ada apa bagi orang kaya. Nak buat apa ni? Nak buat pusat tahfiz, perkampungan ilmu. Jadi contoh pada masyarakat Islam negeri Kedah ni, kampung Bukit Kecil ni ada pusat ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, baca 1000 kali inna a'tainakal kautsar. Nak baca waktu bila? Ikut masa, kita ada masa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duk baca inna a'tainakal kautsar. Selagi tak habis, baca sampai habis. Allahumma salli ala Sayyidina sampai habis. Kalau kita baca lambat-lambat 2 jam setengah. 2 jam setengah. Kalau kita dah mahir sikit, lebih cepat lagi, insya-Allah. Ini saya ijazahkan amalan ni untuk tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi semua hak dengar ni dapat buat inna a'tainakal kautsar dan semua kaya, insya-Allah. Salah ni saya dapat pada guru saya. Jadi saya ijazahkan amalan ni untuk kita boleh bina rumah Allah, bina pusat-pusat tahfiz. Bila kita kaya, maknanya orang lain pun akan dapat tumpang kekayaan kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ramadan ni tuan-tuan ni, Ramadan tu buat Ramadan ni. Kalau tak mau buat lah ni, buat Ramadan. Allahu akbar. Ramadan tak tahulah. Ramadan ni mustajab doa. Ada seorang kawan kami, Abang Amir, almarhum abang kami. Waktu kami balik Mesir dulu, bismillahirrahmanirrahim, saya balik-balik terus duduk di Muassasah Darul Ulum. Lepas tu duduk sekali Ustaz Amir, Ustaz Mahdi Ramli.
Allah duduk di waktu itulah orang lain semua kerja kerajaan, kami pi ambil part tak kerja kerajaan, duduk sekolah agama rakyat. Orang lain pakai ambil diploma, kami kata kami nak duduk dalam masyarakat. Tu susah ni hanya Allah yang tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak cerita abang kami, Ustaz Amir. Dia ni subhanallah, oleh kerana dia naqib usrah kami, jadi dia kena tunjuklah komitmen dia. Dia tanam kita untuk kita buat kerja Islam. Lepas tu dia kena tunjuklah, dia kena buat juga. Dia yang paling kena buat sekali. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang yang dah boleh beli kereta, kami tak boleh beli kereta apa lagi. Dia ni naik motor, ayah dia bagi. Dah nak mengajar, ayah bagi motor kat hang. Ayah beli motor lain. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dia, naiklah motor main mengajar. Kadang-kadang tu main berusrah di rumah saya, main dengan Ustazah Zahra, isteri dia. Anak kecil lagi, duduk menyusu lagi. Sekali tu main rumah lencun Ustaz, hujan. Allah kesian. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad dalam pi kenduri ni, duk start motor tu, duk rabit kasut Jepun tu, sebab duk start motor orang pakai balik lah, tak balik duk start motor tu. Nak abang kata susah tu. Satu hari masuklah bulan Ramadan, dia kata nak minta kali ni, teruk sangat ni. Dia minta apa tuan-tuan? Dia minta kereta. Ya Allah Tuhan aku, bagilah kereta kat aku, bagilah kereta kat aku. Minta betul. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui semua bahasa, sebab semua bahasa ciptaan dia. Kalau bahasa Arab, Allah marzuqni sayyarah lah no. Wahai Tuhan, rezekikan aku dapat kereta. Tapi minta betul. Ya Allah, bagilah kereta kat aku, bagilah kereta kat aku. Sujud terakhir tu, lama sujudlah hati minta, ya Allah bagilah kereta kat aku, bagilah kereta kat aku. Minta ni sembahyang sunat minta, sembahyang fardu minta, salat senama, sampailah menjelang 10 malam yang terakhir. Petang yang keberapa tu, dijarah seorang sahabat dilanggar. Allahumma salli ala sayyidina, dilanggar. Waktu nak balik, kawan tu suruh kunci kereta. Sallallahu alaihi wasallam. Dia pun sambut, nak buat apa? Bagi kat ustaz. Bagi kat saya. Kejut lah. Tak jangka. Sallallahu alaihi wasallam. Betul. Betul. Alhamdulillah. Tak habis Ramadan dah. Tak habis Ramadan lagi, dapat kereta lah. Saya ingat lagi pelik kereta dia BAM. Angka tak ingat. Kereta tu masalah saya, tak kereta baru lah, kereta lama lah. Kereta lama lah. Dia kata silap tak minta kereta baru. Tuan-tuan, nu nampak betul dapat Ramadan. Salah Sayyidina Muhammad, ikhlas hati Tuhan bagi kereta. Kereta tu lah yang kami tunggang seluruh Kedah. Satu Kedah kami naik kereta tu lah pergi usrah di Kuliah Banak Baru. Kami muda lagi waktu tu. Kereta tu duk naik kata dia. Tuan-tuan, Ramadan ni tak ada benda yang tak dapat, semua dapat. InsyaAllah. Yakinlah. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan akan dapat 6 juta. Tapi tu dia amalan. Kok jadi asbab kok semai amalan ni nak bagi tu. No, soalan saya mana tahu. Insya-Allah yakinlah dapat. Tara nak beli tanah tu 3 orang yang boleh beli ustaz. Ada apa benda ni semua kecil di dunia ni. Allahu Akbar. Mintalah. Minta sungguh-sungguh. Tuhan ni dia bagi hak kita nak. Kalau kita kata Tuhan boleh bagi ke 6 juta
Kalau kita sendiri pun tak yakin dengan Allah, tak pasal Tuhan nak bagi. Sebab Allah sebut, ana inda zanni abdi bi, aku duduk di mana hamba-Ku bersangka dengan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kata Tuhan boleh bagi, Dia akan bagi, insya-Allah. Lepas tu saya nak titip juga, setiap sembahyang sunat tuan-tuan kepit dengan sembahyang hajat. Sembahyang saya sajaku sembahyang sunat hajat serta sunat duha. Sajaku sembahyang sunat hajat serta sunat zuhur qabliyah kerana Allah Taala. Mau sembahyang sunat dikemak dengan sembahyang hajat, insya-Allah dapat. Kalau tuan-tuan nak minta kaya, dia kena buh di dalam kurungan, ya Allah Tuhanku, bagilah aku kaya dengan izin-Mu. Sebab takut juga kaya ni, takut lupa masjid. Kaya tak mai dah masjid, habis dah. Kalau macam tu tak usah kaya, biar miskin. No, masalah Sayyidina Muhammad waktu tak kaya, orang ni semua kita mesra. Bila main kaya-kaya, orang minta duit, bak culah nak bagi. Hari tu nak bagi, tengok-tengok tak bagi kaya. Ni melingkupkan kita. Dia kena buh langkurangan dengan izin-Mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata subhanallah, ni Ramadan nak main ni, setiap di hati, apa nak tunggu Ramadan. Ya Allah, lambat sangatlah nak main Ramadan ni, kan kami nak minta kaya ni. Ramadan insya-Allah tempat dia. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya nak titip juga, iaitu Ramadan ni di hujung sekali tu, 10 terakhir Ramadan tu paling penting sekali. Kalau kita buat kecil-kecil ibadat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mai had 10 terakhir kita tak mampu nak buat dah. Waktu tu kita takutlah hati kita, lambatlah nak habis bulan puasa, kira nak raya dah. Sedangkan tetamu tak balik lagi, nak hambat balik dah dalam tetamu ni. Na'udzubillahi min dzalik. Rasa berat dah, tak mau main tarawih dah, tak mau dah. Sedangkan 10 tu terakhir tu yang paling kemuncak. Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya keampunan Tuhan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya ialah perlepasan daripada api neraka Allah. Nabi kata, raghima anfu rajulin, celakalah seorang laki-laki bila mana Ramadan berakhir pun, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia masih belum mendapat keampunan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, subhanallah, 10 terakhir ni, tuan-tuan, kalau guru kami dulu Ustaz Zahari, 10 terakhir ni mana tak pergi duduk masjid ya. Duduk masjid ya. Kalau orang Arab Mesir, 10 terakhir tu ambil cuti, tak kerja apa, duduk di masjid. Macam orang tabligh duduk masjid. Tu tengok orang tabligh duduk masjid kan, duduk macam tu di masjid, pergi duduk di masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, maka kita takut kalau kita tak seronok masuk Ramadan, nanti kita pun tak seronok ketika Ramadan nak habis. Waktu tu sepatutnya masalah sayyidina Muhammad kita rasa, ya Allah, dekat dah Ramadan nak habis, nak jumpa lagi Ramadan ni. Ni benar, ni dalam hati kita. Jadi kita berinteraksi dengan makhluk Allah yang kita tak tahu dia macam mana, tapi dia ialah ciptaan Tuhan, buat kita orang-orang yang beriman, insya-Allah. Saya ingat cakap tu dulu, mudah-mudahan insya-Allah yang saya titipkan itu sebenarnya untuk saya sendiri sebagai muhasabah, untuk memperbaharui, untuk renew yang pernah kita semat dalam hati kita. InsyaAllah Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita, insyaAllah. Saat ini baca bagi banyak, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulang 3 kali, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan,
Ya Tuhan, bagilah umur kami sampai kami sempat memasuki Ramadan, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik daripada Allah, kuasa sendiri. Dan mudah insya-Allah Allah mudahkan kita semua untuk menjalani ibadat Ramadan, ibadat puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك كما نبت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.